keadaan yang berbagai-bagai, kemudian kita berkumpul di padang mahsyar. Di mahsyar tu macam-macam juga keadaan yang berlaku. Dan pagi ini kita sambung lagi pembacaannya, yaitu tarjumanan fayaqulu lahu alam an'im alaika alam autika mala fayaqulu bala alam ursil ilaika rasulan fayaqulu bala thumma yanzuru an yaminihi fala yara illa an-nar thumma yanzuru an shimalihi fala yara illa an-nar falyattaqi ahadukumun nar walau bishiqqin tamrah fa illam tajid fa bi kalimatin thayyibah. Artinya tiada seorang pun dari kalangan kamu melainkan akan ditanya oleh Allah. Apa saja kita buat dalam dunia ni akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Everything will be accounted for. Nothing is going to be left out. Kecil ke, besar ke, mustahak ke, benda yang kita rasa remeh-temeh ke, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala nanti. Tuhan semesta alam tanpa sebarang tabir yang melindungi, yang mendindingi antaranya dengan antara Tuhannya, dan tanpa juru bahasa. Tak ada pakai juru bahasa, lantaklah dia orang apa, orang Jepun ke, orang Negro ke, orang Vietnam ke, tak payah juru bahasa. Tahu aja kita berbahasa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bertanya kepadanya, bukankah aku telah memberi nikmat kepadamu dan memberimu harta? Dia menjawab, ya. Bala tu artinya ya. Tu bala. Kata bala. Bukan bala tu turun kemalangan ya. Ya kata dia. Ya, Tuhan bertanya lagi, bukankah aku mengutuskan seorang pesuruhku kepada kamu? Ada tak aku hantar kamu seorang namanya Muhammad? Apa jawab kita? Ya katanya. Ia pun menjawab benar. Kemudian ia melihat di kanannya dan ia tidak melihat melainkan api neraka. Ini bukan Allah yang tengok kanannya. Kita ni manusia dia tengok kanannya, nampak dia apa? Neraka aja tengoknya. Nah, api neraka sahaja. Kemudian ia memandang pada kirinya, pada sebelah kirinya, dan ia tidak melihat selain api neraka sahaja. Api neraka juga tengoknya, kanan pun neraka, kiri pun neraka. Oleh itu hendaklah seseorang kamu takutkan api neraka. Fattaqun nar, takutlah kamu akan neraka. Fattaqun narul lati fattaqun narul lati waquduhan nas wal hijarah, yang bahan pembakarannya adalah manusia dan batu-batu berhala. Takutlah akan neraka. Kerana neraka ni bukan macam musalla ni, yang surau ni. Kalau orang dalam neraka boleh tetap ke duduk ponggung atas lantai. Tuan-tuan dan puan-puan, macam mana dalam neraka tu? Panas lantainya, panas dindingnya, panas atapnya, panas pakaiannya, panas udaranya, panas asapnya, panas makanannya, panas minumannya, panas. Itu neraka. Lepas tu jangan berani-berani benar dengan neraka. Ada orang berani tu, lantak lah kata aku siapa yang masuk neraka. Ini kiri, tengok kiri neraka, di kanan pun tengok neraka juga. Oleh itu hendaklah seorang kamu takutkan api neraka, walaupun dengan menyedekahkan separuh buah tamar. Kalau itulah boleh melepaskan kita daripada neraka, maka kita buatlah perkara yang boleh agak-agak kita melepaskan daripada neraka. Kerana kita takut benar akan neraka itu. Walaupun sedekah hanya sebelah, bukan sebiji pun, sebelah buah tamar saja. Jika tidak mampu, kalau itu pun tak ada, apa kedanai berbenar, sebelah buah tamar pun tak ada, apa buat? Sekurang-kurangnya bolehlah menyedekahkan dengan apa, dengan sepatah kata yang baik, bercakap biar yang baik-baik. Jadilah falyaqul khairan aw liyasmut. Itu kata Nabi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman dengan Allah dan hari kemudian, maka hendaklah dia berkata dengan yang baik, atau lebih baik diam. Tak usah cakap lagi baik.
Bila tak cakap tak ada ditanyakan perkataan kita ya. Tapi kalau cakap sudah ditanya besok. Kalau nak cakap biar yang baik-baik. Lebih-lebih lagi perkara-perkara yang boleh membawa dosa seperti berdusta, mengumpat, mengadu domba dan sebagainya, lagilah bahayanya. Kalau tak boleh nak bercakap apa dah, yang baik-baik. Kalau bercakap biar yang baik-baik aja. Rasa-rasa nak ngumpat tu tukar Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bila rasa nak berjoget aja, nak nyanyi aja tu, tukarlah alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau tak boleh, diam tu lebih baik. Allah telah berfirman, falanas'alannallazina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin falnaqussunna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Surah Al-A'raf ya. Ingatlah bahawa sesungguhnya kami pasti akan menanyakan mereka yang telah diutuskan pesuruh kepadanya, dan kami akan menanyakan para pesuruh itu sekalian. Bukan kita aja ditanya, Nabi pun ditanya. Nabi Muhammad pun ditanya, sudah kamu sampai ke belum? Ditanya sedangkan Allah tahu, tanya juga. Dan bahawa sesungguhnya kami akan menceritakan kepada mereka apa yang kami ketahui, dan kami tiada pernah ghaib daripada mereka. Artinya Allah tak pernah dia pergi ke mana entah sudah hilang, tak ada ya. Tak pernah ghaib dari mereka, ada je bersama dengan kita bila-bila masa. 24 jam sehari semalam, setiap saat, setiap detik, setiap turun naik nafas dia ada bersama dengan kita. Dia tak ada disappear begitu saja, tak ada. Dan firman Allah lagi, fawarabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Fawarabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Artinya, maka demi Tuhanmu duhai Muhammad, bahawa kami pasti akan menanyai mereka sekalian tentang apa yang pernah mereka lakukan. Itu ayat Quran ya. Dalil menunjukkan apa saja perbuatan kita dalam dunia ni akan ditanya oleh Allah. Baik ke jahat, elok ke buruk, kecil ke besar, semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada satu pun yang terlepas. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala berkata, fayus'alu anil qalili wal kasiri wal nuqiri wan naqiri wal qitmir. Wan naqir dan qitmir, yakni setiap manusia akan ditanya tentang amalannya yang sedikit dan yang banyak. Tentang naqir, naqir itu lubang biji kurma. Tahu biji kurma? Buah kurma tahu? Kurma, ya Allah, nak betul-betul sebut juga. Buah kurma, tamar, tenang ya. Ada lubang daripada biji itu. Itu dipanggil naqir ya. Iaitu lubang biji kurma. Dan qitmir, qitmir ni kulit buah tamar tu, kulit dia nipis tu. Punyalah halus, lembut, kulit tu nipis, itu pun ditanya. Ada tak kamu sedekah? Ada aku sedekah kulit tamar, jadilah. Ada juga ya. Itu dia. Apa saja pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam Islam ni tak ada yang remeh-temeh, tak ada yang kecil-kecil, tak ada yang tak ada relevan, tak ada. Semuanya relevan belaka. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya ialah segala sesuatu itu akan ditanya, meskipun yang paling kecil dan sedikit sekalipun. Nothing is trivial. Tak ada satu pun yang terlalu kecil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala zarratin syarran yarah. Faman itu fa itu dah hilang, dah tak nampak. Faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah
Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya. Barang siapa melakukan kebaikan seberat debu. Debu beratnya berapa kilo? Sebiji debu berapa kilo beratnya? Tak bergerak pun timbang tu. Kalau kita nak timbang sebiji debu. Kalau macam itu pun, dia akan melihatnya. Nescaya dia akan melihatnya. Dia tengok balik apa saja perbuatan dia dalam dunia dulu. Walaupun benda-benda yang kecil, yang ringan, yang sebesar debu pun akan diperlihat olehnya. Dia ada flashback tu. Ada video besar-besaran untuk menayangkan segala perbuatan kita dalam dunia. Punyalah malu ya tu depan Allah Ta'ala. Gugur segala daging-daging muka tu, habis gugur, tinggal tulang aja. Malu benar kita di hadapan Allah Ta'ala. Boleh tak di akhirat esok, benda yang kita buat maksiat-maksiat tu tidak ditayangkan? Boleh tak? Ini kuis perdana pagi ni. Boleh tak tidak ditayangkan nanti? Boleh. Macam mana? Dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, apa saja dosa kita buat, malaikat tak tulis dulu. Tengok dalam hadis hadis 40 ada. Tak hadis berapa saya tak ingat dah. Dia tak tulis dulu, dia tunggu 7 jam. Pasal apa dia tunggu 7 jam? Nak bagi peluang kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita bertaubat, dia tak jadi tulis, langsung tak tulis. Kalau dah tak taubat, dah 7 jam tak juga taubat, baru ditulisnya. Udah ditulis itu tak boleh padam ke? Boleh rabah boleh tak? Boleh rabah, tapi dah kotor lah rekod kita tu. Dia boleh padam dengan liquid paper, boleh agak, mana saya tahu tuan dia padam kan? Tapi udah kotor lah rekod kita. Yang eloknya apa? Kita taubat on the spot. Sebab itu ada 6 perkara yang wajib kita segerakan. Yang pertama, taubat tadilah. Jangan nunggu-nunggu nantilah aku pension esok baru nak taubat. Jangan. Bila nak taubat? Now, at this moment, al-an, kejap ini juga. Itu kena taubat. 6 perkara. Yang kedua, semayang. Jangan tunggu-tunggu, nantilah kejap lagi. Lebih subuh Itu semayang. Yang kedua. Yang ketiga, orang mati segera diselenggarakan. Jangan tunggu 4 hari pula baru nak ditanam. Macam orang besar-besar tu tunggu lagi, mau nunggu orang nak lagi penghormatan dah dulu apalah. Baru nak diselenggarakan. Yang ketiga. Yang keempat, hutang. Tapi ada hutang cepat bayar. Jangan lambat-lambat takut dia tak dan bayar, padam. Itu yang takut tu. Bayar, mana ada hutang. Yang kelima. Yang kelima apa? Orang ada naruh anak dara. Di rumahnya ada anak dara, layak kahwin. Betul ada pula orang Minang. Yang Minang tu kufu pula dengan dia. Yang Minang tu kufu. Tahu kufu? Sesuai dengan dia. Jangan tangguh-tangguh. Kerana naruh anak dara ni, saya ada naruh anak dara banyak dulu. Bila dah kahwin tu lepas, lega rasanya. Dapat Kalau tidak, dia pergi berjalan, kita risau. Dia tak balik, kita risau. Itu yang ke apa? Lagi? Orang kafir, itu yang ke-6. Orang kafir masuk Islam, apa buat? Segera diislamkan. Segeralah diislamkan. Jangan tunggu, nantilah kita potong dululah. Tak payah Islamkan dulu baru potong. Itu dia 6 perkara yang wajib ni tau, wajib disegerakan. Di antaranya taubat tadilah. Taubat ni untung tuan-tuan. Bila kita taubat dengan dosa tu dulu dapat dosa. Bila taubat, dosa tu jadi pahala. Tak nak kan? Dosa yang kita buat dulu dapat pahala. Dulu ada ngambil domba ekor, berdosa tu patut masuk neraka tu. Jadi pahala tukar. Patut masuk neraka, dia jadi masuk syurga. Ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha.
Asa rabbukum an yukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, kata Allah dalam Quran. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Taubat apa gelanya? Taubat nasuha, taubatan nasuha. Mudah-mudahan Allah akan maafkan segala kesalahan-kesalahan kamu. Allah akan maafkan segala kesalahan-kesalahan kamu. Dan dimasukkannya kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Dalam syurga tu, di bawah syurga tu ada sungai. Di bawah mahligai kita tu ada sungai. Berbagai-bagai jenis sungai. Bukan apa sungai keruh tu sampai siul minum airnya, keruh je. Bukan apa sungai tapah tu. Sungai dekat masjid tu mana apa air? Keruh, kuning aja, sampai siul minumnya. Ini sungai hebat. Air mineral. Air yang semula jadi, yang lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu. Itu airnya. Lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu. Madu apa rasanya? Manis tak? Manis tak madu? Udah tak nak jawab. Manis ke tak? Manis. Hati ngapain tak nak madu? Udah menyolang mata dia menengok saya, nampak? Madu tu manis. Lebih putih daripada susu. Itu air biasa tu. Ada di syurga. Yang kedua, air apa? Yang kedua, air madu, betul lah manisan tu, madu tu. Itu sungainya. Bukan macam hari ni tak madu kena beli botol, sebotol berapa duit? 40, 50 harganya. Mahal berbenar. Esok ceduk aja airnya, sungainya tu nyap tu madu. Yang ketiga, air susu. Nak susu apa? Sungainya. Nak susu das lady, sungai das lady ada. Nak susu Klim, sungai Klim ada. Nak susu FN, sungai FN ada. Nak susu Cak Junjung, sungai Cak Junjung ada. Lagi nak susu apa? Nak susu Everready, sungai Everready ada. Everready bukan susu ya. Bateri ya. Itu dia. Sungai susu. Tak ada masam-masam, rasa yang tak berubah. Kalau kita dalam dunia ni susu simpan malam, esok tu mana rasanya? Masam, ini dah. Yang keempat, sungai apa? Kuis perdana pagi ni. Sungai apa? Yang keempat. Mula-mula air biasa. Yang kedua susu. Yang ketiga madu. Yang keempat apa? Arak. Sungainya tahu. Nak minum apa? Nak minum toddy, sungai toddy. Nak minum whisky, sungai whisky. Nak minum brandy, sungai brandy. Nak minum Guinness Stout, sungai Guinness Stout. Nak minum bulldog, sungai bulldog. Nak minum apa lagi? Konyak, sungai konyak. Tengok, cara ada ustaz ni, nama arak pun hafal. Itu dia sungainya. 4 jenis sungai di syurga tu. Carilah dalam Quran ada tulis ya. Tak adalah kabuan sungai whisky, sungai brandy. Tapi sungai arak yang tidak pening-pening orang yang minumnya. Tak ada rasa pening pun. Ini dia. Itu dia suruh kita taubat. Lagi. Maka demi Tuhanmu wahai Muhammad, bahawa kami pasti akan menanyai mereka sekalian tentang apa yang pernah mereka lakukan. Ini dah baca tadi ya. Kemudian kata Imam Ghazali pula, yakni setiap manusia akan ditanya tentang amalannya, yang sedikit dan yang banyak, tentang naqir iaitu lubang biji korma, dan qitmir iaitu kulit nipis yang menyarungi biji korma. Maksudnya ialah segala sesuatu itu akan ditanyai, meskipun yang paling kecil dan sedikit sekalipun. Kemudian firman Allah tadi dalam, sudah kita baca lagi, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya barang siapa melakukan kebaikan seberat debu, nescaya dia akan melihatnya. Dan barang siapa melakukan tadi kebaikan ini kejahatan walaupun seberat debu, nescaya dia akan melihatnya. Mengenai keadaan neraca pula, di akhirat besok ada neraca, tahu ke apa neraca? Hari ini kita tengok neraca tu, kita kata apa? Dacing. Ada pun nak tengok dacing tak? Ya Allah, berlambat-lambat masa tepi jalan tu.
Esok ada di akhirat esok dating tu kan. Mengenai keadaan neraca pada hari kiamat ialah kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ya. Apa kata dia? Wazanul hasanatu was sayyiatu fi mizani lahu lisanun wa kiffatani kullu kiffatin ka atbaqid dunya kiffatun min apa tu dah tak nampak min tarau kiffatan min zulmah akan ditimbang segala kebaikan dan kejahatan di neraca tu kan neraca ya, di neraca yang mempunyai sebatang jarum pengukur dan 2 daun. Ada 2 daun macam kedai mamak tu lah yang apa tu ya, yang berat. 2 daun tu, satu letak benda yang kita nak timbang, satu letak apanya berapa berat yang kita nak tu ya. Ada 2 daun. Di akhirat tu habis tu kan neraka tu ada 2 daun. 2 daun. Satu letak pahala, lagi satu letak dosa. Yang mana berat? Berat dosa ke berat pahala? Tak nak kena tengok fa amma man saqulat mawazinuh lagi fa huwa fi isyatir radiyah. Lepas tu wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Ya, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Barang siapa berat timbangan kebajikannya, maka dia sentiasa berada di dalam kerajaan Allah. Dan barang siapa ringan timbangan kebajikannya, ringan benar pahalanya. Sebab dia dalam hidup dia pahalanya sikit benar, sembahyang tak pernah. Keluar dari rumah tak nak nutup aurat. Semua kain ketang dada aja. Mana orang menyolang macam nak saya. Ustaz mengajar kemer je gitu tak pernah buat pahala, dosa aja. Kalau sembahyang pun 2 kali setahun aja. Bila? Hari raya aja. Itu pun rasa nak nunjuk baju Melayu baru tu. Itu 2 kali setahun aja sembahyang. Jadi bila ditimbang beratlah dosanya. Asal hujung minggu ngambil nombor ekor. Pantang hujung minggu ngambil 2 ekor, nombor ekor 2558. Tahu mana 2558? Ada 2 tu. Jadi bila ditimbang ringanlah pahalanya, berat benar dosanya. Apa jadi? Fa ummuhu hawiyah. Artinya maknya adalah hawiyah. Mak dengan anak apa buat dia? Apa buat dia mak pada anak? Ni banyak mak ni. Apa buat pada anak tu? Dipeluk, dicium, didakap, ditimang, dilambung. Begitulah hawiyah tu dengan orang yang berat timbangan kejahatan dia. Dipeluknya, diciumnya, didakapnya, dilambungnya, di macam-macam lah ya. Di topuk-topuknya. Begitulah mak dengan anak. Tapi yang ini buatnya hawiyah. Hawiyah tu apa? Wa ma adraka ma hiya. Tahukah kamu apa yang dikatakan hawiyah? Apa dia hawiyah? Narun hamiyah. Neraka api yang bersangatan nyala. Itu dia ya. Itu timbangan tu, neraca namanya dia. Akan ditimbang segala kebaikan dan kejahatan di neraca yang mempunyai sebatang jarum pengukur dan 2 daun. Setiap daun neraca itu seperti sebesar ukuran bulatan dunia. 1 daun daripada nur dan 1 daun daripada zulmat. Zulmat itu kegelapan ya, iaitu gelap gelita. Itu keadaan di neraca, keadaan neraca di akhirat itu. Ya, semua akan ditimbang itu. Kemudian Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, Abu Huzaifah ni namanya Huzaifah ya. Dia ni sahabat besar zaman Rasul. Dia ni boleh nampak orang tu ada sifat kemunafikan atau tidak, dia tahu, dia nampak ya. Allah bagi dia pandangan tembus. Pernah sekali Sayyidina Umar setelah jadi khalifah tu, dia panggil Abu Huzaifah. Abu Huzaifah mai kejap. Kamu tengok dalam diri aku ni ada tak sifat kemunafikan? Ada tak sifat munafik dalam diri aku? Huzaifah pun tengok tu. Ya, Umar pun ngetok takut ada, risau benar takut ada. Ngetok pucat mukanya.
Lepas tu senyum Abu Huzaifah. Tak ada wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, tak ada, kata ini dia orangnya Huzaifah dia berkata wa sahibul mizan yauma idzin Jibril alaihi salam. Yang mengendalikan neraca pada hari kiamat itu ialah Sayyidina Jibril alaihi salam. Dia nimbangnya. Malaikat tahu ke nipu? Tahu ke dia nipu? Malaikat mana reti nak derhaka, dia tak reti nak buat maksiat, dia kira lurus aja. La ya'sunallaha ma amarahum. Dia tak reti nak derhaka kepada Allah tentang apa saja yang diperintahkan kepada dia. Semua akan dia buat. Baik. Kemudian lagi kata Huzaifah, yu'ti bi ibni adam yaumal qiyamati hatta yuqafa baina kifatayil mizan wa yuwakkala bihi malak fa in saqula mizanuhu nadal malaku bisautin yasmi'ul qalaiqa sa'ida fulanun sa'adatan la yashqa ba'daha abada wa in khaffa mizanuhu nada munadin bisauti yusmi'ul qalaiqa syaqiya fulanan syaqawatan la yas'adun ba'daha abada. Artinya anak Adam bukan bin Adam. Anak Adam apa? Semua manusia dipanggil anak Adam, Kita ni semua anak Adam belaka. Kita ni sepupu belaka, tok kita satu Adam, tok kita belaka tu. Sepupu belaka kita ni tahu, tuan-tuan. Kalau tanya Ustaz Ibrahim tu sepupu tak? Sepupu saya lah tu. My cousin lah tu kan, Barack Obama tu sepupu kita tu. Iya ke tak? Ada bangkangan. Begitu juga Lim Kit Siang tu sepupu kita. Kapal Singh tu sepupu kita. Lagi? Siapa lagi? Siapa? Elizabeth Taylor tu lah. Sepupu kita je gitu. Tony Curtis sepupu dia tu. Semua tu anak Adam belaka. Jadi anak Adam tu dibawa, semua anak Adam dibawa pada hari kiamat hingga didirikan di antara dua daun neraca itu. Anak Adam tu dibawa, didirikan di antara dua daun neraca. Dan diwakilkan seorang malaikat menunggunya. Chiefnya Jibril lah. Tapi ada malaikat yang menunggunya. Jika neraca kebaikannya itu berat, malaikat akan menyeru dengan suara lantang yang akan didengari oleh seluruh makhluk. Semua dengar. Katak dengar, kredit dengar, belalang dengar, tikus dengar, ikan keli dengar, ikan ruan dengar. Makhluk dah tak ada. Makhluk tu seperti apa? Kejadian Allah Ta'ala yang Allah cipta. Semua dengar. Kemudian apa kata dia? Si Polan beroleh kebahagiaan dan tidak akan menderita kemudian dari ini untuk selama-lamanya. Si Polan ni, si Anu-Anu ni, dia akan dapat bahagia. Dia tidak akan menderita selama-lamanya. Forever and ever and ever and ever and ever and ever. Itu ya. Jika neraca kebaikannya ringan, ini sebaliknya pula ya. Jika neraca kebaikannya ringan, yang berat tu apa? Kejahatannya. Kebaikannya ringan. Malaikat itu pun akan menyeru dengan suara yang lantang dan akan didengar oleh suara makhluk. Macam tadi jugalah, semua dengar. Lipan dengar. Lagi ular dengar, rimau dengar, buaya dengar, biawak dengar. Apa katanya? Si Polan beroleh kecelakaan. Asyqiya itu celaka ya. Beroleh kecelakaan dan tidak akan berbahagia dari lagi sesudah ini untuk selama-lamanya. Pada ketika itu malaikat pengawal api neraka Jahannam pun menariknya dan memasukkannya ke dalam neraka Jahannam serta memukulnya dengan pemukul besi dari api neraka. Sampai tak angkat tangan.
Sebab itu berhati-hatilah dalam tindakan kita harian kita tu, jangan sampai boleh melayakkan kita masuk ke dalam neraka. Bila nak buat sesuatu, nak bercakap sesuatu, nak merenung sesuatu, nak mendengar sesuatu, apa saja tindakan kita, ingat neraka, ingat syurga. InsyaAllah kalau kita ingat neraka, ingat syurga dalam apa saja tindakan kita, InsyaAllah akan terkawal lah kehidupan kita, InsyaAllah, ya. Tapi nak ingat yang ni lah, kita baca yang ni, ingat akibatnya neraka ke syurga. Itu kata Huzaifah. Kemudian kata Imam Ghazali pula, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala berkata, An-nasu ba'da su'ali salasu firaq, artinya kumpulan, firqah, ya. Firqatan laisa lahum hasanatun wa yulqihim fin nari fatabtali'uhumun naru wa yunada alaihim syaqawatan la sa'adatan ba'daha. Selepas ditanya pada hari itu, maka manusia itu akan terbahagi kepada 3 golongan. Lepas ditanya mula-mula kamu buat apa, harta kamu apa kamu gunakan, ilmu kamu apa kamu gunakan, modal kamu macam mana kamu habiskan, semuanya akan ditanya. Sudah habis ditanya, manusia itu ada 3 golongan. Dibagi kepada 3 golongan. Yang pertama, golongan yang tiada amalan kebaikan. Jahat aja kerjanya, yang akan dicampakkan ke dalam neraka oleh malaikat pengawal neraka. Dan mereka itu akan ditelan oleh api neraka serta diseru kepada mereka agar ditimpa kecelakaan dan tiada kebahagiaan sama sekali. Langsung tak ada kebahagiaan. Itu golongan yang pertama, ya. Sama sekali, untuk selama-lamanya, untuk buat selama-lamanya. Itu golongan pertama yang jahat aja. Kalau dia nisbah nafsu dalam tu, nafsu apa? Nafsul amarah. Orang yang dalam nafsul amarah tu sentiasa melakukan kejahatan. Innan nafsala ammaratum bisu. Itu golongan pertama, langsung tak ada kebaikan. Bangkit aja dari tidur dah menung. Rumah siapa nak aku bakar lepas ni? Kereta siapa nak aku curi lepas ni? Mana perempuan nak aku rogol lepas ni? Dia kira jahat aja kehidupan. Langsung tak ada kebaikan. Ini sifat orang munafik ni, ya. Orang munafik itu sentiasa bekerjasama antara mereka menyeru kepada kejahatan dan mencegah kepada kemungkaran. Ini golongan yang pertama. Siapa ndak golongan ni angkat tangan? Kemudian yang kedua pula, wa qismul akharu la sayyi'ata lahum fayunadi munadin liyaqumil hammaduna lillahi ta'ala ala kulli hal fayaqumuna wa yasrajuna ilal jannah summa yuf'alu zalika bi ahli qiyamil lail summa biman lam tasis, ya, betul. Summa biman lam tasis ghalahu, bukan tasis falhu tijaratud dunya wala yab'uha an zikrillahi ta'ala wa yunada alaihim sa'adatan la syaqawata ba'daha. Ini golongan kedua, golongan yang tiada kejahatan, langsung tak ada jahat. Ini macam wali-wali Allah, tak ada jahat, ya. Sama ada zahir atau batinnya, tak ada jahat langsung. Tiada kejahatan sama sekali, iaitu lalu diseru oleh penyeru, bangunlah semua orang-orang yang memuji Allah Ta'ala di dalam semua keadaan. Kalau dia bercakap, tak ada lain, memuji Allah Ta'ala aja. Alhamdulillah, subhanallah, wallahu akbar, Allahu akbar. Itu je. Dia tak ada bercerita yang sia-sia pun tak. Sebab Allah kata apa? Qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un. Betul apa? Wallazina hum 'anil laghwi mu'ridun, kata Allah. Beruntunglah orang-orang yang beriman itu, yang mereka itu khusyuk dalam sembahyangnya,
Dan beruntung juga orang yang beriman itu yang mereka mencegah diri mereka daripada berkata yang sia-sia. Cerita sia-sia pun tak ada. Dosakan yang berdosa, yang sia-sia pun tak ada. Itu yang beruntung tu. Bila sembang cerita sia-sia, ini itu pun tak ada. Nanya kawan, siapa menang dalam Kelantan ke Perak? Tak payah. Tak ada berdosa tu. Bukan berdosa, tapi sia-sia. Mana lebih baik? Dia cerita pasal itu ke? Atau cerita atau dia berzikir subhanallah subhanallah, mana lebih baik? Jadi yang sia-sia tu pun dia dah ini orangnya ni, dia sergal apa yang dicakapnya semua kebaikan, sentiasa dia menyebut nama Allah, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka yang sentiasa menyebut nama Allah sambil berdiri, sambil duduk, sambil dalam pembaringan. Itu orang yang sentiasa ingatkan Allah Ta'ala saja. Jadi bila orang itu, apa kata dia malaikat yang jaga mizan tu? Bangunlah semua orang yang memuji Allah Ta'ala di dalam semua keadaan. Tuan-tuan ni perempuan betul ya? Kejap ni muji Allah dah. Lepas ini kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa kita mikir? Subhanallah, subhanallah. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Begitu. Tak ada langsung cerita yang sia-sia, yang lara-lara, tak ada. Maka bangunlah mereka. Jadi orang yang itu bangun semua. Yang sentiasa menyebut nama Allah tu bangun belaka. Dan berjalan menuju ke syurga. Semua akan menuju ke syurga. Kemudian diserukan demikian kepada orang-orang yang bangun berdiri untuk melakukan ibadah pada waktu malam. Waktu malam-malam kalau jaga tu semayang 2 rakaat, bukannya banyak benar ya. Semayang tahajud boleh, semayang sunat hajat boleh, semayang tasbih boleh, tasbih tu lama lah ya. Semayanglah di waktu malam. Jangan seumur hidup langsung tak pernah semayang tasbih. Ini satu perkara ni tuan-tuan dan puan-puan. Umur dah 72, tengok ada tak orang umur 72 depan tuan-tuan ni? Tak pernah sekali pun sembahyang sunat tasbih. Itu teruk benar lah ya. Sembahyanglah sekali sunat tasbih. Kalau tak tahu tanyalah Ustaz Jalil lah dek. Ya. Macam mana cara nak sembahyang sunat tasbih? Ya. Ini golongan ini dia tiap-tiap malam bangun mendirikan sembahyang, berzikir, baca Quran dan sebagainya. Ya. Dan orang yang macam ini juga tuan-tuan dan perempuan dijamin dapat naungan aras. 7 golongan orang yang dapat naungan aras tu, salah satu daripadanya ialah orang yang sentiasa bangun di tengah-tengah malam, memuji Allah Ta'ala, bermanja-manjaan dengan Allah Ta'ala, di samping menangis-nangis. Itu di antara 7 golongan orang yang dijamin oleh Rasul dapat naungan aras. Tahu apa naungan aras? Di padang mahsyar esok matahari berapa jauh dari kepala? Sejengkal dari kepala, kecuali orang yang ada dapat naungan aras. Ini esok gitulah malaikat akan panggil. Bangun orang yang sentiasa bangun di waktu malam, kemudian diseru pula kemudian daripada orang-orang yang perniagaan di dunia. Orang-orang yang perniagaan di dunia dan dijual belinya tiada pernah melalaikannya daripada zikrullah. Orang yang tak pernah lalai daripada mengingati Allah, walaupun dia ahli perniagaan, walaupun ada keluarga yang ramai, walaupun dia sibuk mana pun dalam urusan dunia, tapi tak pernah lalai daripada mengingati Allah. Kan Allah dah bagi amaran dalam Quran ya, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Kan Allah bagi amaran, Allah bagi peringatan kepada kita. Janganlah kerana ahli-ahli kamu, kerana harta benda kamu, kerana anak-anak kamu boleh melalaikan kamu daripada mengingati Allah. Jadi orang yang tak lalai itu akan dipanggil bangun pula tu ya. Ya. Diserukan kepada mereka semua menikmati kebahagiaan dan tanpa kecelakaan buat selama-lamanya. Masuk kamu ke dalam syurga dan berbahagialah kamu selama-lamanya. Tidak akan kamu merasa kecewa, tidak akan kamu merasa takut, tidak akan kamu merasa sengsara di dalam syurga ya. Itu dia golongan yang kedua. Kemudian yang ketiga pula. Wa qismus salisu wa humul aksarun.
Yang ramai ni golongan ketiga ni. Ini ramai. Ya, apa dia golongan ni? Khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'ah. Wa qad yakhfa 'alaihim wa la yakhfa 'ala Allah ta'ala. Anna al-ghaliba 'alaihim hasanatuhum aw yasatuhum sayyi'atuhum aw sayyi'atuhum walakin ya'ballahu illa an yu'arrifahum dzalika yubayyana fadlahu indal afwi wa addalahu indal iqab, iaitu golongan yang terbanyak, majoriti golongan inilah. Golongan yang pertama tu langsung tak ada jahat, golongan langsung tak ada kebaikan, itu golongan yang pertama, sikit tak ada ramai benar ya. Yang tak ada langsung kebaikannya. Golongan kedua langsung tak ada kejahatan, itu pun sikit juga. Tapi yang ramainya golongan ketiga ni, campur antara jahat dengan baik, campur antara dosa dengan pahala. Ya, iman yang macam ni namanya iman apa? Iman ilmu. Iman ilmu, tahu tapi tak terasa. Orang tak semayang tu tahu ke tak bahawa semayang tu wajib, tapi tak terasa, nehi juga, jenuh Tok Bilal bang. Jenuh Abdul Rahman ni bang. Hayya ala solat jerit putih, haram peduli dia. Itu tapi kadang-kadang semayang juga. Ada dia tahu tapi tak terasa. Dia sedar tapi tak mahu bertindak. Itu dia golongan iman. Itu iman apa golongan? Iman ilmu namanya. Dia tahu tapi tak terasa. Macam saya sebutlah, kalau kita ada dinner, kalau orang Cina melakukan buat dinner, ada satu menu yang tak tinggal. Mesti ada dalam menu dia tu, iaitu shark fin, sup sirip ikan hiu. Sedap tu, kata demel lah. Adakah meleleh ayu liur tuan-tuan dengarnya? Sup sirip ikan hiu, ada yang meleleh neguk ayu liur tak? Mana ada. Kenapa? Kita tahu benda tu sedap, kegemaran orang Cina, tapi kita tak pernah merasanya. Jadi kita tak terasa apa-apa pun, hanya tahu benda tu sedap tapi tak menghayatinya. Tapi kalau saya sebut gulai, tempoyak, ikan keli, macam udah ada yang neguk ayu liur dah. Pasal dah terasa sedapnya, masamnya dah terasa, masinnya dah terasa. Ikan keli pun dah terasa, mana rupanya, mana rasanya, semua terasa. Itu iman ayan namanya, dah terasa di hati. Kita nak iman ni paling kurangnya iman ayan, iman yang terasa di hati. Yang ini iman ilmu je, tahu tapi tak terasa. Orang yang keluar dari rumah tak bertudung tu, dia tahu tak bertudung tu wajib? Puan-puan, tahu ke tak dia tu bertudung tu wajib? Tahu, tapi ngapa terpongih juga? Tahu apa benda terpongih? Ngapa terpongih juga? Tak terasa. Sebut neraka tak terasa, takutkan neraka. Sebut syurga tak ada gairah, hendakkan syurga. Itu dia. Itu golongan yang ketiga ni. Campur aduk, kadang-kadang sedar, kadang-kadang tak sedar, kadang-kadang semayang, kadang-kadang nehin tak semayang, kadang-kadang nutup aurat, kadang-kadang terpongi saja. Itu ya. Itu golongan yang ramai. Masa ngaji ni elok benar pakai tudungnya, pakai telekung. Dah lepas ngaji buka telekung. Udah ngelembung macam rambut tu sana kemari. Itu golongan inilah yang ramai ni lah. Bukan saya mengatakan, kita mengatakan betul ya. Yang terbanyak yang tercampur aduk amalan baiknya dengan amalan jahatnya. Kadang-kadang baca Quran, kadang-kadang udah dangdut, dalam hatiku hanya ada kamu. Lepas tu baca Quran balik. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ramai ke tak golongan ni? Ramai. Bukan saya katakan dia baca ni. Ramai ya. Yang mungkin tersembunyi pada pengetahuan sendiri dan tiada tersembunyi daripada pengetahuan Allah Ta'ala. Kadang-kadang perbuatan jahat kita itu tersembunyi daripada orang. Kita pun tak berapa sedar, manusia pun tak nampak. Jadi tersembunyi pada diri kita, tersembunyi, tapi tidak tersembunyi pada Allah Ta'ala.
Kenapa? Allah sudah hantar. Allah tu memang dia mengetahui saja. Dia mengetahui bukan pakai otak. Tuhan mengetahui tak pakai otak ya. Dia mengetahui kerana sifatnya mengetahui. Dia sifat itu sifat ilmu. Bukan macam kita ada kalau otak berfungsi dengan baik baru kita ada pengetahuan ya. Kalau otak tak berfungsi dengan baik maka kita belajar macam mana pun tak mau dapat. Tapi Allah tahu bukan dengan otak. Allah tak pakai otak. Jadi macam mana Allah tahu? Sifatnya tu ilmu. Jadi dia tahu aja. Innallaha alimun hakim ya. Jadi Allah tahu walaupun kita sembunyikan, walaupun kita tak bagi tahu orang lain, Allah tahu. Sama ada yang ghalibnya kebaikan mereka atau yang ghalibnya kejahatan, itu semua Allah tahu lah kata. Tetapi Allah Taala mahu mereka mengetahuinya dengan mengadakan neraca. Neraca itu agar ternyata limpah kurnianya untuk mengampunkan dosa sesuai dengan keadilannya, mengenakan kesiksaan. Itu pulang sebab ada neraca.